Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung perbincangan kita dalam bab 1 iaitu mengenai keistimewaan Islam, ya. Terdapat banyak keistimewaan Islam sebagai ad-din dan saya hanya menjelaskan beberapa perkara sahaja, iaitu yang pertama Rabbani atau Rabbaniyah, yang kedua universal, atau alamiyah. Yang ketiga syumul, iaitu ataupun disebut sebagai syumuliyah. Yang keempat tetap dan anjal ataupun disebut sebagai subut wa murunah. Yang seterusnya waqi'i, iaitu praktikal. Yang berikutnya menepati fitrah, wasatiyah, dan yang terakhir saya akan bincangkan mengenai Islam itu tinggi dan agung. Ciri yang pertama, Rabbani. Rabbani daripada bahasa Arab iaitu Rabb, makna Rabb ialah Tuhan. Rabbani ialah bermaksud ketuhanan. Ini merujuk daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua. Sungguhnya kami, yakni Allah, menurunkan Al-Quran ini kepadamu, yakni wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Oleh itu, hendaklah engkau menyembah Allah dan mengikhlaskan segala ibadah dan bawaanmu kepadanya. Dari ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dialah yang menurunkan Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini bukan ciptaan Nabi Muhammad. Dan Al-Quran ini merupakan sumber asasi kepada Islam itu sendiri. Walaupun kita ada sumber akli yang kita bincangkan sebelum ini, namun sumber akli ini adalah merupakan sumber tafsiran yang tidak boleh lari ataupun menyalahi daripada apa yang telah termaktub di dalam sumber nakli dalam Al-Quranul Karim itu. Ini melihatkan bahawa Islam itu adalah bersifat Rabbani, iaitu ciptaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, termasuklah Nabi Muhammad SAW, tidak terlibat di dalam pengubalannya. Justru itu kalau kita lihat rentetan daripada Islam ini bersifat Rabbani, memperlihatkan kepada ciri-ciri yang lain seperti Islam itu bersifat syumur, dan juga sesuai sepanjang masa dan zaman. Yang kedua ialah syumul atau syumuliyah. Apa maksud syumul? Syumul ini bermaksud sempurna dan lengkap. Maknanya tidak ada satu perkara yang tidak ada dalam Al-Quran, yang tidak ada di dalam Islam itu sendiri. Ia meliputi segala aspek yang berkaitan, sama ada yang berkaitan tentang individu, masyarakat, negara maupun persoalan antarabangsa. Memenuhi tentang keperluan manusia dari sudut perkara daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Meliputi perkara dari sudut aspek akidah, syariah, akhlak dan ibadah. Dan juga meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Dengan kata lain, tidak ada satu pun yang tak ada dalam Islam. Islam adalah agama atau ad-din yang syumul, yang lengkap. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ciri yang ketiga adalah alami, iaitu bersifat universal atau sejagat. Di mana Islam ini adalah untuk semua orang, semua bangsa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah As-Saba ayat yang ke-28. Dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Sebagai Rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang yang ingkar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi daripada ayat ini dapat dilihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Nabi Muhammad ini diutuskan untuk umat manusia seluruhnya.
Jadi Islam itu bersifat alami untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Arab. Bukan hanya untuk orang Melayu. Tetapi semua orang, semua bangsa. Ya? Dan Islam itu juga adalah sesuai untuk semua tempat. Dan juga sepanjang masa. Kenapa? Adalah kerana Islam itu bersumberkan kepada Al-Quran yang lengkap, yang sesuai sepanjang masa. Ada persoalan-persoalan yang baru, kita boleh rujuk kepada sumber ijtihadi. Ciri yang keempat ialah sepadu dan seimbang, di mana maksud sepadu dan seimbang ini adalah kalau kita lihat adalah dua perkara yang bertentangan seperti contoh spiritual, material, keperluan individu dan masyarakat dunia dan akhirat ini adalah bersepadu. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam tidak mengenepikan, tidak mengabaikan satu dan mengutamakan satu yang lain, tetapi kedua-dua ini saling bersepadu dan seimbang. Sebab itu kalau kita lihat kenapa di dalam Islam diharamkan riba. Sebab apa? Sebab berlaku ketidakseimbangan dalam masyarakat. Namun demikian, Islam tidak melarang untuk individu ini memperolehi atau mendapat keuntungan. Jadi dalam Islam tidaklah kita katakan seperti sistem komunis yang tidak memberikan hak kepada individu. Islam itu adalah sepadu dan seimbang, memberi hak kepada individu, tetapi di dalam mencari ataupun untuk memenuhi keperluan individu tadi, jangan sampai masyarakat tidak seimbang. Justru itu dalam Islam mengharamkan riba, mengharamkan sorok barang dan sebagainya. Untuk apa? Keseimbangan dari sudut keperluan individu dan masyarakat. Dan begitu jugalah seimbang dari sudut spiritual dan material, perkara rohani dan juga material. Kita tidak mengabaikan material. Malahan material ini dalam Islam adalah seperti wasilah, satu alat untuk apa? Untuk mendapat keredaan Allah. Kenapa kita kena ada material? Untuk apa? Supaya kita boleh untuk menjamin kelangsungan hidup kita, untuk menjamin kelangsungan ibadah kita. Kalau tidak ada duit, bagaimana kita nak pergi menunaikan haji? Jadi dia adalah amat berkaitan antara spiritual dan material ini. Begitu jugalah dunia dan akhirat. Apa yang kita buat, yang kita lakukan di dunia ini akan kita mendapat balasannya di hari akhirat. Berikutnya ialah waqi'i ataupun praktikal. Islam ini bukan hanya teori semata-mata, tetapi juga perlu dibuktikan. Jadi kalau kita tengok apa di iman, iman ini bukan hanya kita yakin dalam hati, bukan hanya kita lafaz dengan lidah, tetapi perlu dibuktikan dengan amalan kita. Dan amalan-amalan dalam Islam ini boleh dipraktikkan dalam apa jua keadaan. Seandainya berlaku darurat, Islam telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Seperti contoh, apabila seseorang itu tidak boleh berwuduk, dia boleh digantikan dengan bertayamum. Contoh yang lain, kalau kita lihat bagaimana COVID-19, tidak jenazah COVID-19, pesakit COVID-19, ini tidak boleh dimandikan, digantikan dengan bertayamum. Begitu jugalah Islam bersifat waqi'i ini di dalam solat berjemaah kita ketika berlaku pandemik COVID-19 ini. Kita jarakkan saf untuk apa? Untuk maqasid syariah kita yang pertama itu menyelamatkan nyawa kita daripada dijangkiti penyakit tadi. Begitu jugalah rukhsah di dalam Islam ini memberi rukhsah dengan solat jamak dan qasar atas beberapa disebabkan seperti contohnya perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah. Dan cuba kita lihat dalam slide saya ini, saya nyatakan bagaimanakah pendapat Syekh ataupun kata-kata Syekh Muzaffar Syukur, seorang angkasawan pertama negara. Dia kata apa? Saya tidak menghadapi masalah menunaikan solat di ISS, walau kalau diikutkan saya perlu melakukan solat sebanyak 80 kali, 80 kali sehari. Kerana ISS ini kelajuannya 27,000 km sejam, mengelilingi bumi sebanyak 16 kali sehari. Bagaimanapun JAKIM menetapkan bahawa solat dilakukan 5 kali sehari mengikut waktu Kazakhstan dengan arah kiblat memandai dengan arah kiblat adalah mengikut hala bumi sudah memadai. Jadi kenapa waktu Kazakhstan? Ialah kerana tempat bertolak Syekh Muzaffar Syukur tadi.
Jadi ini kalau kita lihat bagaimanakah waqi'inya Islam, praktikalnya Islam ini di dalam semua keadaan kalau berlaku sesuatu kengkangan yang tidak boleh dilakukan secara biasa, contohnya tidak boleh seorang itu solat dalam keadaan berdiri kerana kakinya sakit, kerana kakinya kita katakan tercedera, dia boleh solat dalam keadaan duduk dan dalam keadaan mana yang dia mampu. Jadi kalau kita lihat di sini, tapi besar contohnya perkara pokoknya dia telah solat. Dalam bentuk apa? Kerana dia sakit tadi, kakinya telah disimen, sebab patah, dia boleh solat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Ciri yang berikutnya ialah tetap dan anjal. Apa makna tetap? Tetap ni tidak boleh berubah. Itu perkara pokok prinsip dalam Islam tidak boleh berubah. Rukun iman 6 perkara tak boleh berubah. Tak boleh kita katakan ajaran Qaha ni Rasul Melayu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab perkara dah tetap mengatakan Rasulullah ini adalah Rasul yang terakhir. Rukun Islam, 5 perkara ini adalah perkara yang tetap. Dan dalam ada juga dalam Islam ini perkara yang fleksibel, perkara yang anjal dari sudut perkara ranting. Contohnya pelaksanaan solat tadi dalam keadaan darurat dan sebagainya. Namun Islam tidak berubah dari sudut keanjalan berlaku dari sudut prinsip. Kita tak boleh ubah dari sudut prinsip yang menyalahi. Kalau kita tengok bagaimanakah ajaran-ajaran yang ada dalam Islam liberal yang telah merubah perkara pokok tadi dengan pemikiran manusia. Itu adalah menyalahi daripada prinsip ajaran Islam yang sebenar. Islam juga adalah agama yang menepati fitrah manusia. Justru itu kalau kita tengok bagaimanakah dalam Islam tidak ada konsep rohbaniyah. Rohbaniyah itu kerahiban. Tidak ada konsep kalaulah orang itu nak mulia dia kena tidak berkahwin, tidak menikmati kemewahan, tidak ada konsep kepaderian, kerahiban di dalam Islam. Tetapi Islam memenuhi keperluan manusia. Jadi itu yang melibatkan keperluan dari sudut spiritual, dari sudut material, dari sudut emosi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Islam juga menganjurkan perkahwinan yang menepati fitrah manusia itu sendiri. Dan bagaimanakah perkahwinan sesama jenis ini adalah dilarang kerana dia tidak menepati fitrah manusia. Ciri berikutnya adalah wasatiyah. Wasatiyah adalah maknanya ialah seimbang dan pertengahan, tidaklah melampau dan berkurangan. Ia berada dalam tempat yang sesuai dalam dua situasi yang bertentangan dengan mengambil pendekatan yang seimbang dalam berhadapan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan. Menurut Al-Qardawi, elemen wasatiyah ini mesti ada antaranya ialah keadilan, kesatuan, kekuatan, istiqamah, terbaik dan keamanan. Sebagai rumusannya kalau kita lihat tadi ialah Islam ini adalah agama yang satu cara hidup yang lengkap yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur kehidupan manusia untuk menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam sahaja agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu diharapkan para pelajar semua dapat memahami topik dalam bab 1 kita ini iaitu berkaitan tentang Islam sebagai adin, sumber ajaran Islam, skop ajaran Islam dan keistimewaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.